warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada sesi Borak Santai Dozem pada kali ini, kita akan cuba mengupas kenangan Dozem sepanjang tahun 2020. Oleh itu, saya amat berbesar hati dengan kehadiran seorang yang saya amat kagumi, iaitu Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir bin Mahidin selaku Ketua Perangkawan Malaysia untuk bersama kita mengupas kenangan-kenangan Dozem sepanjang tahun 2020. Terima kasih Datuk Seri. Okay. Seperti mana yang kita ketahui, seluruh dunia sekarang sedang dilanda wabak COVID-19. Justru itu, kerajaan terpaksa mengambil langkah untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP. Jadi persoalan saya pada Datuk Seri, adakah Dozem juga turut terlibat dalam penutupan premis pada waktu itu? Dan jika ya, apakah tindakan pantas yang diambil oleh Dozem untuk meneruskan fungsi Dozem sebagai penjana statistik negara? Silakan Datuk Seri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kalau kita lihat ancaman COVID ke atas negara kita telah bermula seawal di hujung tahun 2019 dan ianya telah menjadi semakin serius. Namun sebagai agensi yang mengeluarkan statistik yang diperlukan oleh negara, maka Dozem telah mengambil tindakan yang pantas. Kita pastikan supaya perkhidmatan statistik terus dapat berjalan dengan lancar, tidak terkendala, dan alhamdulillah pada tahun ini sebenarnya perkhidmatan yang kita hasilkan semakin baik, semakin meningkat. Cuma pada peringkat awal semasa penutupan ataupun lockdown, kita punya ekonomi yang dilakukan bagi kita mengawal penularan itu, kita juga menghadapi kekangan untuk membuat lawatan ataupun mengumpul data ke syarikat-syarikat, ke tempat-tempat awam. Apa yang dilakukan oleh anggota kita ialah kita banyak menggunakan kaedah teknologi, menggunakan kaedah online dan juga kaedah panggilan telefon. Dan saya ucapkan sabar dan tahniah kepada warga jabatan, khususnya daripada Dozem negeri dan juga daripada Dozem ibu pejabat. Dan sesuatu organisasi yang baik ialah bila kita mempunyai satu pasukan yang boleh bergerak bersama-sama dan kita bergerak dalam bagaimana kita tingkatkan potensi yang kita ada dan kekuatan yang kita telah ada. Kita telah wujud 71 tahun dan saya yakin ini akhirnya akan memberi manfaat kepada masyarakat dan negara kita. Terima kasih Datuk Seri terhadap penjelasan tersebut. Jadi seperti yang kita sedia maklum, baru-baru ini Dozem sedang melaksanakan banci penduduk dan perumahan kali ke-6 bermula pada 7 Julai 2020. Apa yang saya tahu adalah banci ini dijalankan 10 tahun sekali dan anggaran liputan penduduk pada banci kali ini adalah sebanyak 32.7 juta orang. Dari situ kita dapat lihat bahawa ini banci ini adalah antara salah satu projek yang besar di Malaysia. Jadi macam mana Dozem dapat mengambil keputusan untuk meneruskan banci ini pada situasi penularan wabak COVID-19 sekarang, sedangkan banyak acara-acara besar negara seperti SUKMA 2020, kempen Melawat Malaysia 2020 terpaksa dibatalkan ataupun ditangguhkan disebabkan penularan wabak COVID-19. Silakan Datuk Seri. Terima kasih. Ini satu perkara yang amat kita boleh banggakan. Melaksanakan banci penduduk perumahan kali ke-6 ini, sebenarnya kita telah bersedia seawal tahun 2016 lagi membuat perancangan yang teliti berada di bandar. Maka sebenarnya kita pun telah merancang daripada awal untuk menggunakan bancian atas talian, salah satu komponen yang penting dalam pelaksanaan banci 2020. Maka bila adanya ataupun berlakunya ancaman COVID-19, sebenarnya Dozem telah pun bersedia untuk menghadapi dari segi bagaimana jika kita tidak pergi melaksanakan secara konvensional. Dan sebenarnya di seluruh dunia sebenarnya banyak negara yang ingin melaksanakan banci pada tahun 2020 ini, tetapi tidak banyak negara yang meneruskan. Jadi Malaysia adalah antara negara yang berjaya meneruskan banci ini, dan ini juga selari dengan saranan Pertubuhan Bahasa Bersatu United Nations Statistic Department yang menyarankan bagi negara yang bersedia dari segi teknologi, mereka digalakkan untuk meneruskan. Manakala bagi negara yang tidak ada teknologi, kekurangan dari segi investment dalam teknologi, kepakaran, maka elok ditangguhkan. Jadi Malaysia
dapat meneruskan. InsyaAllah sekarang kita berada di pasar yang pertama, kita pecahkan pada dua. Jadi pasar pertama, pasar kita panggil Essential ini, dan kita telah bersetuju dibawa hingga pada 21 Disember. Dan insyaAllah pasar kedua akan dilaksanakan pada tahun depan, bermula pada 20 Januari dan berakhir pada 6 Februari 2021. Okey, Datuk Seri, tadi Datuk Seri ada berkata mengenai kita daripada banci pertama ke banci ke-6 kita sepatutnya ada perubahan transformasi yang lebih positif. Jadi jika kita tengok, kita buat perbandingan dengan 10 tahun lalu, dozem dahulu dengan dozem kini adalah sangat-sangat berbeza, Datuk Seri. Kita tengok dozem kini ni macam seolah-olah telah melalui proses transformasi yang sangat-sangat positif. Dari segi penampilannya, dari segi penyampaian servis dan perkhidmatan dia, dari segi pengiktirafan antarabangsa, kita boleh tengok dia ada kemampuan untuk menganjurkan acara-acara bertaraf antarabangsa, seperti sebagai contoh World Statistics Congress 2019. Jadi saya ingin dapatkan pendapat Datuk Seri, bagaimanakah idea untuk mentransformasi dozem itu sendiri boleh tercetus, dan adakah idea ini transformasi ini diambil daripada sumber luar untuk mentransformasi dozem? Okey. Satu perkara yang mungkin saya baik untuk saya kongsikan kepada semua. Jadi kalau kita lihat dari segi kitaran kehidupan, kita bermula pada 1949, bermakna kita dah 71 tahun. Jadi kalau 71 tahun tu kita boleh anggap sebagai satu generasi. Jadi kalau kita nak bergerak kepada kehadapan, maknanya nak masuk ke generasi kedua selepas biasanya saya tahu umur manusia sekarang ni dalam 71, 72, 77 jangka hayat, mana kita dah melepasi satu generasi. So kita nak bergerak kepada generasi kedua, jadi kita mempunyai pilihan sama ada kita nak kekal sama ataupun kita boleh berubah. Dan kita telah melihat bahawa sesuatu organisasi yang berjaya adalah sebuah organisasi yang mampu mendepani keperluan dan juga ekspektasi yang diletakkan kepada organisasi tersebut. So di sini yang saya nampak bahawa ekspektasi kepada perkhidmatan statistik semakin meningkat. Pelbagai perkara kompleksiti yang berlaku itu memerlukan statistik, memerlukan input-input penerangan dan juga maklumat yang berbentuk yang lebih diperlukan daripada sebelumnya. Maka apa yang kita lihat, kita memerlukan sesuatu yang boleh meningkatkan keyakinan kita, keupayaan kita, dan yang paling penting bagaimana kita menggembeling keinginan tersebut dengan mewujudkan mekanisme tersebut. So salah satu yang kita ambil tindakan ialah kita ingin meletakkan satu jiwa yang besar di kalangan anggota jabatan tentang bahawa kita adalah suatu organisasi yang mampu bergerak di peringkat dunia. Dan ininya sebenarnya satu pelaburan yang telah kita nampak. Maka kita bawa kekuatan tersebut dalam melaksanakan, menguruskan core business jabatan, termasuklah pelaksanaan banci penduduk dan perumahan ini. Saya ingin sabar dan tanya kepada seluruh anggota jabatan, ini kita usahakan bersama-sama, dan apa yang kita panggil 2P dan 2A. Kita ada pengorbanan. Pertama ialah perjuangan, P yang pertama, yang kedua perjuangan. Kemudian dua saja tidak mencukupi, kita perlu adab dan akhlak 2A. Jadi kalau kena ini dilaksanakan, maka dalam perjuangan ada di dalamnya keperluan untuk meningkatkan kapasiti belajar benda baru. Jadi kita kena berjuang. Mana kita berkorban. Ini memerlukan kalau kita menghayati 2P, 2A tersebut, kita akan membawa organisasi kita, perkhidmatan kita pada peringkat yang lebih tinggi. Ini bukan yang mudah, tapi saya percaya sesuatu yang bukan mudah itu di hasilnya akan lebih baik, lebih menarik daripada kita memegang benda yang mudah tapi hasilnya tidak seberapa. Jadi sebelum kita menutup bual bicara kita, sudi saya untuk Datuk Seri menyampaikan amanat tahun baru 2021 kepada warga Dozem yang sentiasa memberi komitmen yang tinggi untuk memberikan perkhidmatan cemerlang pada tahun seterusnya. Silakan Datuk Seri. Jadi kepada warga Dozem yang saya kasihi, yang saya amat hargai, ayo kita teruskan kerja dan sumbangan baik yang kita telah lakukan selama ini. Dan saya selalu berkata kepada kita semua, kita mewarisi satu organisasi yang telah dibina dengan baik, dan kalau kita telah lakukan terbaik yang terdahulu, maka kita terus lakukan pada masa ini dan masa akan datang. Dan yang paling penting,
dan juga perlu selalu saya ingatkan ialah kita bagaimana sesuatu organisasi yang berjaya itu ia perlu mampu membuat apa dipanggil managing the success. Managing the success tu bermaksud bahawa bagaimana apa yang kita telah lakukan terus dapat kita tambah baikkan. Maknanya tidak berbentuk kita berpegang pada kejayaan masa lalu. Sebenarnya kejayaan dan juga sukses masa lalu itu sebagai satu pelaburan untuk kita bergerak ke hadapan. Jadi maknanya kita bersusah-susah dahulu, kita bersenang-senang kemudian. Tidak bermakna bila dah senang sekarang terus kita akan terus senang, tak nak susah. Maknanya kita kena bawa kita punya perkhidmatan kita daripada satu comfort zone, mungkin kita sudah selesa. Jadi kalau boleh jangan terus selesa dengan kejayaan. So kita bawa kepada comfort zone yang lebih tinggi, dan akhirnya saya yakin dengan adanya usaha yang digembling secara bersama-sama, akhirnya kita akan capai ke satu tahap keselesaan lebih tinggi. So semua telah pun mengetahui bahawa kerajaan negara kita telah bersetuju untuk pengukuhan sistem saksi negara dilakukan kan. Jadi kita harap benda ini dijiwai oleh semua, kita semua bergeraklah, kita semua sebagai satu pasukan, usaha bersama-sama semampu mungkin. Di harapan kita adalah peluang untuk kita memberi perkhidmatan yang terbaik kepada negara. Jadi kita jangan bazirkan peluang yang diberikan, terutama nikmat-nikmat yang kita ada sekarang. Sebenarnya di anggota jabatan ini kita ramai lagi yang bertenaga, masih lagi yang punya perkhidmatan yang lebih panjang di hadapan. Jadi kita tak nak supaya kita berlama-lama di satu tempat itu, tetapi dari segi produktiviti, penghasilannya tidak ternampak peningkatan bila mana kita tidak mempunyai satu pengetahuan, skill set yang diperlukan. Jadi ayo kita tingkatkan pengetahuan, keupayaan, kita laluilah apa yang saya katakan, usaha untuk berjaya itu memerlukan pengorbanan dan perjuangan. Dan pastikan juga kita jaga kita punya adab dan akhlak dan juga hubungan sesama kita, dan yang paling penting jaga kita punya kehidupan berkeluarga, bermasyarakat. Jadi ingredient juga pesanan yang terakhir, sama-sama kita jaga kesihatan. Kesihatan ni banyak aspek ya. Kesihatan berkaitan dengan fizikal, kesihatan tentang minda, spiritual, dan insya-Allah pada hujung ataupun pada bulan ini kita akan gembelingkan juga budaya kecergasan dalam perkhidmatan DOSEM ini. Kita akan ada pelbagai aktiviti, program kecergasan. Saya mohon kepada semua mengambil bahagian, tetapi ini bukan satu perkara yang dilakukan dalam keadaan terpaksa. Kalau boleh kita lakukan dalam keadaan seronok dan gembira ya. Dan kita nak supaya warga jabatan ni yang sihat, cergas, akhirnya mempunyai minda yang boleh berfikir ke hadapan. Jadi ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh warga DOSEM. Kita bergerak ke ambang 2021 ini dengan satu keazaman yang tinggi, satu semangat juang, dan juga satu keseronokan untuk bekerja. Jadi kita doa juga bersama-sama juga supaya negara kita akan terus terpelihara, mampu untuk menghadapi segala ujian dan cabaran, khususnya dalam kita menghadapi ancaman COVID-19 ini. Dan kita berdoa juga yang terkesan ini dapat kembali balik normal, terutamanya dari segi pekerjaan, dari segi ekonomi, dan juga dari kesihatan adik-adik kita yang telah dijangkiti penyakit. Kita doa yang supaya kembali sihat. Kepada yang telah meninggal dunia sebagainya, kita doa yang terbaik untuk mereka. Jadi saya mengambil kesempatan ini kepada seluruh warga DOSEM dan juga kepada seluruh pengguna statistik negara kita, selamat menyambut tahun 2021. Capaikan kegemilangan yang tertinggi untuk negara kita.